Terkejut betul dia. Bila dia nampak keranda kat belakang tu dah terjatuh daripada kedudukan asal dia dah. Penutup keranda tu pula dah terbuka luas dah. Secara tak langsung menampakkanlah sebahagian daripada jenazah yang tadi pada asalnya ditutup dengan pintu keranda tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat-sihat dan santai-santai je lah kan. Alright. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Buat yang masih baru kenal channel aku ni, aku ucapkan selamat datang kat korang. Selamat datang ke Malam Mistik. Okay guys, malam ni aku nak story kat korang 2 buah cerita yang aku pick up daripada blog tempatan. Nanti aku letakkanlah linknya supaya korang yang sama spesies macam aku ni, yang suka membaca kan, boleh teruskan hobi dan minat korang baca tu. Atau boleh je korang layan cerita aku ni sampai habis. Yang ni aku rasa lebih mudah lah, lebih praktikal lah kan. Dengar je aku sembang, dengar je aku borak sampai habis cerita ni. Lebih mudah kan. Seperti yang aku janjikan juga, aku ada mention baru-baru ni kat IG aku, yang aku nak bagi giveaway sempena birthday aku pada 2 September yang lepas. Aku nak bagi mark ni kat korang. Tengok betul-betul mark ni. Mark ni, okey. Depan ada tulis Malam Mistik, kat belakang ada tulis menghantui malam sunyi anda. Ya, letak dulu. Allahu Akbar. Okey, aku bukan bagi mark tu je sebenarnya. Aku bagi sekali stiker-stiker yang cool. Nanti korang tengoklah siapa yang dapat tu, aku akan bagilah stiker-stiker tu sekali. So, korang kena layan cerita aku ni sampai habis. Lepas tu, aku akan bagi soalan pada akhir cerita ni. Siapa yang paling cepat dan betul jawab melalui chat box guys. Chat box, okey? Premier aku ni, aku akan bagi dia mark tu. Post pun aku akan sponsor. Buat masa ni aku akan post hanya dalam Malaysia, Brunei dan Singapura je. Yang lain-lain tu aku minta maaf awal-awal dulu. Seperti biasa juga, soalan yang aku akan bagi pun confirm mudah je. Bukan soalan susah-susah pun. Soalan mudah-mudah je, kacang-kacang je semua tu. Alright. So, sebelum aku nak start cerita malam ni, yang mana belum subscribe aku tu, bantu aku dulu. Bantu aku subscribe channel Anas Rahmat ni guys. Tekanlah sekali butang rucing tu supaya korang tak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru aku di masa yang akan datang. So Nas, kau dah boleh stop membebel lah kan. Orang bukan nak dengar sangat kau membebel, orang nak dengar cerita je. So, apa tunggu lagi? Jom, roll on Malam Mistik. Let's go. Masa tu si Azmi ni tengah sibuk-sibuk siapkan kerja dia dekat office. Dengan tiba-tiba, dia dapat satu call daripada kerani jabatan dia yang mengatakan kawan sepejabat dia ni, Razif nama dia, meninggal kat hospital Kuala Lumpur. Razif ni dah lama pun mengidap kanser usus. Dan dah lama jugalah dia lawan penyakit kansernya ni, sampailah sekali dia terlantar ke hospital Kuala Lumpur. Tapi apa boleh buat kan, dah ajalnya kat situ. Akhirnya si Razif ni hembuskan nafas terakhir dia dekat hospital Kuala Lumpur. Tujuan kerani jabatan tu call Azmi sebab dia nak minta Azmi ni hantarkan jenazah Razif ni balik ke kampung halaman dia yang terletak dekat utara tanah air. So lepas si Azmi ni catat detail alamat kampung arwah si Razif ni, daripada kerani yang dia call tu, Azmi ni pun cepat-cepatlah bergegas ke hospital Kuala Lumpur untuk kerja-kerja menghantar jenazah kawan sepejabat dengan dia tu. Sebenarnya Azmi ni adalah salah seorang ahli majlis hairat kematian kat pejabat dia. So memang dah jadi rutin lah kan bagi Azmi ni menghantar jenazah kalau ada kematian. Buat kerja volunteer je kata si Azmi ni. Bukan dapat gaji pun. Lebih kepada kerja amal jariah je.
Masa si Azmi ni keluar pejabat dia, masa tu jam menunjukkan lebih kurang jam 3.30 petang. Kalau diikutkan jarak daripada tempat kerja si Azmi ni dengan Hospital Kuala Lumpur taklah jauh sangat pun, dekat je. Lebih kurang 10 minit perjalanan dah sampai dah. Sebenarnya si Azmi ni taklah perlu tergegar-gegar sangat pun, sebab jenazah Razif ni masih lagi dalam urusan postmortem. Mungkin bagi urusan nak claim insurans dia agaknya. So pihak hospital pun akan uruslah semua urusan jenazah, termasuk sekali memandikan dan mengkapankan jenazah Razif ni. So bila Azmi sampai je nanti, dia tinggal ambil dan bawa je jenazah tu ke kampung halaman arwah si Razif ni. Dalam keadaan dah siap semualah sekali. Nanti bila dah sampai ke kampung, tinggal urusan sembahyang dan pengebumian je. Kebiasaannya, lepas hantar jenazah tu, Azmi akan biasanya terus balik ke rumah semula. Tak pernah lagi lah dia bermalam kat destinasi tempat yang dia nak hantar jenazah ni. Tak kisahlah walau jauh ke, dekat ke, tetap juga dia akan balik. Sebab biasanya company akan bagi dia cuti lepas dia kerja-kerja hantar jenazah tu kalau jarak jauh ni. Bagi Azmi, daripada dia bermalam kat tempat lokasi yang dia hantar jenazah tu, lagi baik lah kalau dia balik rumah kan, boleh rehat dekat rumah. On the way nak ke HKL tu, jalan KL seperti biasa, adalah sesak-sesak sikit. So sambil memandu ke dalam jam tu, sambil itulah si Azmi ni mengelamun. Terkenangkanlah kawan dia si arwah Razif ni. Sebenarnya tak banyak pun yang dia tahu pasal arwah ni, sebab dia berdua bukannya kawan baik sangat pun, dan dia berdua ni pun berlainan jabatan. Kalau berjumpa atau bertembung pun hanya kadang-kadang je. Itu pun tersempat kat kantin. Apa yang dia tahu, arwah ni dah berumur dah. Dalam lingkungan umurnya 50-an. Bab status perkahwinan ni, si Azmi ni tak sure sangat. Sebab dia tak pernah melihat pun si arwah ni bersama isteri dia ataupun anak-anak dia. Senang cakap, Azmi dengan arwah si Razif ni tak berapa kenal lah, tak berapa rapat pun. Hampir setengah jam memandu, akhirnya si Azmi ni sampai kat pekarangan rumah mayat Hospital Kuala Lumpur. Kawan-kawan dengan saudara mara arwah ni dah ramai dah yang tunggu kat depan bilik mayat HKL tu. Lebih kurang jam 4 petang, barulah jenazah ni dibawa keluar daripada bilik mayat dan terus diusung ke dalam van jenazah si Azmi ni. Dari situlah si Azmi ni mula memandu meninggalkan Kuala Lumpur dan menuju ke destinasi yang telah ditetapkan. Perjalanan ke arah utara lah. Seperti biasa jugalah, kalau Azmi ni masa dia memandu van jenazah, dia akan pasang bacaan ayat-ayat Al-Quran kat radio van dia tu. Dan pada masa yang sama, dia mulalah kira berapa lama kan timing yang dia akan ambil untuk sampai ke destinasi kampung halaman arwah ni. Kalau ikut kiraan si Azmi ni, lebih kurang 7 hingga 8 jam perjalanan. Sebab jauh juga perjalanan daripada Kuala Lumpur ni, ke arah utara ni. Hari tu, si Azmi ni drive solo je. Sebab tak ada seorang pun waris arwah ni yang nak ikut sama dalam van jenazah ni. Masing-masing lebih senang memandu kereta masing-masing. Si Haris pula, geng sepejabat Azmi ni yang biasanya jadi partner dia kalau drive van jenazah ni, tak available pula masa tu. Sebab terpaksa nak uruskan jenazah. Astaghfirullahalazim. Minta maaf guys. Sebab terpaksa nak uruskan anaknya tu yang baru je kena tukar sekolah. So drive solo lah si Azmi hari tu. Tapi bagi Azmi ni bukanlah satu problem pun kalau dia drive solo. Sebab sebelum ni pun dia dah biasa drive seorang-seorang. Cuma bezanya kali ni destinasi tempat yang dia nak tuju ni, bezanya beratus kilometer. Agak jauh jugalah, tak seperti biasa kan. Azmi ni sebenarnya tak kisah pun kalau drive bawa van jenazah ni seorang-seorang. Cuma apa yang buat dia risaukan ialah kalau-kalau lah kan van yang dibawa ni tiba-tiba rosak kat tengah jalan. Tak pun masalah masa nak cari rumah si mati ni. Kalau ada partner tu kurang lah sikit kan kerisauan dia tu. Tapi nak buat macam mana kan, nak tak nak kena jugalah dia hadap seorang-seorang kali ni. Sebab member dia tak dapat ikut sama kan. Azmi ni bagi tahu, ramai orang yang anggap kerja sebagai driver van jenazah ni mesti mencabar lah. Lepas tu perlu ada keberanian yang tinggi. Tapi pada hakikatnya, pada Azmi ni,
Dia tak sedetik pun timbul perasaan cuak ataupun takut. Lagipun sepanjang 5 tahun pengalaman membawa van jenazah ni, tak pernah sekalipun dia mengalami perkara-perkara pelik maupun menakutkan. Belum pernah lagi. Azmi ni tak pernah kena lah benda-benda macam ni. So back to the story guys. Sampai-sampai Suso keluar Bukit Beruntung, jalan jam pula. So si Azmi ni terkandas hampir 2 jam dekat situ. Sebab ada accident yang berlaku kat situ. Masa tu waktu dah nak menghampiri maghrib dah. So terpaksalah si Azmi ni cari perhentian terdekat kat situ untuk solat maghrib dulu. Sekali tu si Azmi ni toleh jugalah kan jenazah kat belakang dia tu. Tapi entah kenapa, setiap kali kalau dia pandang jenazah tu je, hati dia tu macam berdebar-debar je. Lepas tu dia rasa macam tak sedap hati. Jarang perasaan macam ni berlaku kat dia sepanjang dia bertugas membawa van jenazah ni. Jarang. Tapi kali ni dia rasa lain betul. So dia banyakkan istighfar untuk mententeramkan hati dia tu yang terasa macam berdebar-debar dengan tak rasa macam tak sedap hati tu. Dia cuba jugalah kan alihkan fikiran dia tu kepada benda lain. Tapi tetap jugalah dia rasa berdebar-debar dan tak tenteram. Aduhai, kenapa pula lah dengan tiba-tiba aku rasa macam ni. Bisik hati si Azmi ni masa tu. Selesai solat maghrib dekat hentian Tanjung Malim, Azmi pun teruskanlah perjalanan dia tu. Masa tu hari dah mula makin gelap. Sesekali tu ada jugalah si Azmi ni telefon isteri dengan anak dia untuk hilangkan rasa boring dia tu. Lepas je Suso keluar ke Sungkai, hujan mula turun dengan selebat-lebatnya. So Azmi ni terpaksalah slowkan sikit drive dia tu. Sebab mata dia ni dah tak berapa jelas sangat dah dengan keadaan jalan yang dalam keadaan hujan lebat tu. Petir dengan kilat ni pula tak usah cakap lah. Memang sabung-menyabung bunyi dia. Menjadikan suasana malam tu lagi sunyi dan mendebarkan. Membuatkan si Azmi ni jadi makin tak selesa dengan suasana yang macam tu. Tengah dia berhati-hati memandu dalam keadaan hujan lebat tu, dengan tiba-tiba prang, bunyi dentuman kuat datangnya betul-betul daripada dalam van jenazah tu. Betul-betul macam kat belakang si Azmi ni bunyi tu. Aduh, bunyi apa pula ni? Bisik hati si Azmi ni sambil beristighfar. Lepas tu dia urut dada dia. So cepat-cepatlah dia pasang double signal. Lepas tu dia berhenti kat tepi jalan. Nak keluar daripada van, masa tu hujan lebat sangat. So dia risau jugalah kan, takut-takut ada driver lain yang tak awas masa memandu dalam hujan ni, lepas tu langgar dia. So dia risaulah perkara-perkara macam tu kalau berlaku. So dia just toleh ke belakang dia je, sambil perhatikan je jenazah tu. Kalau ada apa-apa yang tak kena ke, kan ada jenazah tu jatuh ke, di manalah tahu kan. So dia just toleh dan perhati daripada dalam van je lah, daripada kedudukan driver tu. Dia just toleh ke belakang sambil survey-survey lah kan. Dia tengok dan perhati je betul-betul. Tapi tak nampak apa-apa pun yang lain kat jenazah tu. Sama je kedudukan dia. Tak nampak pun ada apa-apa perubahan. Keadaan keranda pun nampak elok je. So bunyi apa yang bunyi prang tu? Persoalan ni bermain-main kat dalam fikiran kepala si Azmi ni. Masa ni, dengan tiba-tiba fikiran dia dah mula merawang-rawang dah. Jauh dah memikirkan perkara-perkara yang bukan-bukan dah. Dia pun dah mula dah ada perasaan tak sedar hati dah. So bila dia tengok tak ada apa-apa pun yang berlaku kat keranda jenazah tu, dia pun ambil keputusan untuk teruskan aja perjalanan dia tu. Sambil-sambil tu dia pun cuba-cubalah tenangkan perasaan dia sendiri yang dah mula rasa macam tak sedar hati tu. Hujan yang memang lebat sangat time tu membuatkan penglihatan si Azmi ni tak berapa nak clear sangat. Tapi dia just teruskan aja drive dia tu dengan penuh hati-hati lah, sambil telinga dia tu khusyuk mendengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran yang dia pasang dekat radio tu. Tak lama lepas tu Azmi ni pun berhenti dekat R&R Sungai Perak. Sebab dia nak sembahyang isyak kejap. Sebaik je dia berhentikan van jenazah dia tu, bila dia toleh ke belakang,
Terkejut betul dia bila dia nampak keranda kat belakang tu dah terjatuh daripada kedudukan asal dia dah. Penutup keranda tu pula dah terbuka luas dah. Secara tak langsung menampakkanlah sebahagian daripada jenazah yang tadi pada asalnya ditutup dengan pintu keranda tu. Astaghfirullahalazim. Masa ni si Azmi ni memang dah berderau dah darah dia dah. Puas dia fikir macam mana keranda ni boleh terjatuh daripada kedudukan asal dia. Teruslah dia tertanya-tanya. Bunyi dentuman kuat tadi tu datangnya daripada keranda yang jatuh ni ke? Tapi seingat dia, lepas daripada bunyi tu, dia sempat jugalah kan toleh ke belakang tengok-tengok keadaan masa tu. Tak ada pula dia nampak keranda tu berganjak ke atau jatuh pun. Semuanya nampak elok je masa tu. Sekarang keranda tu dah terbalik dah melingkup dah. Soalnya, bila masa pula dia terbalik ni? Seingat dia, tak ada pula dia dengar ada bunyi benda jatuh ke ataupun bunyi benda bergolek ke daripada belakang van. Lagipun dia tak ada pun langgar apa-apa lubang ke atau langgar apa-apa yang boleh membuatkan keranda ni melantun, lepas tu buatkan keranda ni jatuh terbalik. Si Azmi ni dia jadi lagi bingung bila lagi banyak dia fikirkan hal-hal ni. Tapi hati dia ni memang dah tak sedap sangat dah masa tu. So dia pun dengan sepantasnya pergi buka pintu van belakang van tu. Lepas tu dia pun betulkan baliklah keadaan keranda serta jenazah tu seperti asal. Lepas tu dia terus pergi sembahyang isyak. Lepas dia sembahyang isyak tu, terus dia sambung perjalanan dia balik. Sampai kat Susu Alustar. Waktu tu jam menunjukkan dah dekat pukul 1 pagi dah. Masa ni Azmi nak bayar tol. Sekali lagi dia berhadapan dengan perkara pelik. Kali ni budak perempuan yang kerja kat pondok tol tu pula tiba-tiba jadi panik bila lihatkan si Azmi ni. Seolah-olah macam dia nampak sesuatu yang tak kena dengan si Azmi ni. Nampak macam benda seram. Si Azmi ni boleh nampak lah yang muka budak perempuan ni nampak pucat. Sambil mata dia tu meliar-liar perhatikan ke arah van dia yang dibawa ni. Waktu budak perempuan ni hulurkan baki duit tol, dia sempat tunjukkan isyarat seolah-olah macam ada sesuatu yang tak kena dekat belakang si Azmi ni. Masa ni si Azmi ni tergamam jugalah kan. Dia toleh ke belakang dia, tapi tak nampak apa-apa pun yang pelik. Si Azmi ni sebenarnya betul-betul tak faham apa yang dimaksudkan dengan budak perempuan ni. Tapi dalam hati kecil dia ni terdetik juga, mesti ada sesuatu perkara yang tak baik tengah berlaku dekat belakang dia ni. Seram pula. Lepas tu si Azmi ni pun ambil duit balance dia tu. Lepas dia ambil duit balance tu, terus pecut lah van dia tu. Tak sampai sejam kemudian, si Azmi ni pun sampailah ke destinasi yang dia nak tuju ni, ke rumah kampung halaman arwah si Razif ni. Sampai-sampai kat kampung halaman jenazah tu, dia tengok ramai dah saudara mara dengan kawan-kawan arwah yang tengah menunggu ni. Setelah jenazah ni pun dibawa masuk ke dalam rumah, si Azmi ni pun tak tunggu lama. Dia pun meminta dirilah untuk teruskan perjalanan balik. Walaupun ada di antara ahli keluarga si arwah ni yang offer Azmi untuk stay dan bermalam je dulu. Sebab diorang ni risaukan si Azmi ni penat lah memandu kan. 7 jam je guys memandu, mau tak penat. Tapi si Azmi ni tetap juga terus nak balik. Dia tak nak tinggal, tak nak stay pun. Sebab dah jadi rutin pun bagi dia. Akan terus balik selepas selesai je menghantar jenazah. Dan normal lah bagi Azmi. Masa dalam perjalanan balik tu, bila sampai je dekat Plaza Tol Alustar tu, Azmi ni pun berhentikan vannya dekat tepi jalan. Lepas tu terus dia pergi ke pondok tol yang tempat dia bayar tol masa perjalanan pergi tadi tu. Sebenarnya dari tadi lagi si Azmi ni tak boleh berhenti berfikir pun. Dia tak berhenti berfikir apa yang budak perempuan ni masukkan dekat dia sebenarnya. Dia betul-betul nak tahu apa yang budak perempuan ni masukkan. Dia nak tanya kat budak perempuan tu apa yang membuatkan budak perempuan ni tiba-tiba menjadi muka dia tu macam pucat besi dan tak selesa masa Azmi ni masa bayar tol tadi. So si Azmi ni pun teruslah melangkah menuju ke pondok tol tu. Nasib si Azmi ni betul-betul baik masa tu.
Sebab keadaan kat situ agak lengang je, memandangkan tak banyak pun kenderaan yang lalu lalang sebab dah lewat malam sangat dah. Dan dalam masa yang sama, budak perempuan tu pun masih bertugas lagi. So lega betul lah hati si Azmi ni bila ternampakkan budak perempuan tu masih lagi kat pondok tol tu. Sampai-sampai je kat pondok tol tu, teruslah si Azmi ni beri salam kat budak perempuan ni. Budak perempuan tu pun jawablah salam si Azmi ni. Tapi sekali imbas je si Azmi ni boleh nampak yang budak perempuan tu terkejut. Lepas tu macam takut bila nampak muka si Azmi ni yang tiba-tiba terpacak dekat depan pondok tol tu. So cepat-cepatlah si Azmi ni kenalkan diri dia. Lepas tu teruslah dia tanya dengan budak perempuan ni apa yang membuatkan budak perempuan ni takut sangat dengan pucat sangat muka dia bila nampak Azmi awal tadi. Lepas tu si Azmi ni tanya jugalah kan, apa yang budak perempuan ni masukkan sebenarnya bila Azmi nampak dia tunjukkan jari kat belakang seat Azmi tu. Budak perempuan ni pun jawablah kat Azmi, maaf encik, sebenarnya tadi saya memang takut sangat sampai tak mampu nak cakap apa-apa encik. Saya nampak ada jenazah yang encik bawa tadi tu duduk betul-betul dekat belakang encik. Jawab budak perempuan tu macam takut-takut tau. Dia macam terketar-ketar suara dia. Bila si Azmi mendengarkan macam tu, terkedu terus si Azmi ni. Terkedu dah. Tak semena-mena bulu roma kat tengkuk si Azmi ni dah mula meremang-remang dah. Terkelu lidah si Azmi ni, tak mampu langsung nak membalas kata-kata budak perempuan ni. Si Azmi ni dia memang yakin tak mungkin pun budak perempuan ni nak bohong ataupun sengaja mengada-ngadakan cerita. Tak ada sebab pun kenapa budak perempuan ni nak buat macam tu kan. Tapi dalam masa yang sama, si Azmi ni pun tetap bersyukur juga yang dia tak dapat nak tengok apa yang budak perempuan ni nampak. Kalaulah dia nampak masa tu benda yang duduk kat belakang dia, entah apa pula agaknya yang berlaku lepas tu, dia pun tak pasti. So si Azmi ni ambil keputusan malam tu untuk tidak meneruskan perjalanan balik dia. Dia terus singgah kat sebuah masjid berdekatan untuk berehat dan tenangkan diri dia sekejap. Lepas daripada solat subuh, barulah si Azmi ni sambung balik perjalanan dia. Duduk dekat seat belakang pula. Korang boleh bayang tak? Benda tu duduk dekat seat belakang korang. Aduh, dedah weh kalau kena kat aku. Dedah. Tapi betul juga Azmi cakap tu. Kira untung jugalah dia tak nampak benda lah tu kan. Kalau nampak silat air bulan boleh jadi panik kan. Bila dah panik boleh jadi terbabas pula. Jadi kes lain pula. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Okay guys, aku nak terus sambung je dengan cerita yang kedua ni. Jom layan guys. Let's go. Kisah ni berlaku pada tanggal 2 September 2013. Sama tarikh dengan birthday aku tu. Cerita ni ditulis oleh seorang pemandu van jenazah yang bekerja dekat Pejabat Agama Kota Tinggi Johor. Nama dia Khairul Arifin Harun, atau hanya nak dikenali sebagai Ipin. Masa ni si Ipin ni baru je selesai menghantar jenazah dekat Felda Tenggaruh 1 Mersing. So lepas settle kerja hantar jenazah tu, si Ipin ni pun bergegas lah nak menuju pulang ke rumahnya yang terletak dekat bandar Kota Tinggi. Masa nak gerak tu, Ipin tengok jam dah menunjukkan pukul 3.30 pagi. Perjalanan daripada Tenggaruh ke Kota Tinggi tu, Ipin jangka mengambil masa lebih kurang dalam 45 minit hinggalah 1 jam. Lebih kurang macam tu lah. Masa perjalanan balik tu, jalan memang dah agak sepi lah. Tak banyak pun kenderaan yang lalu lalang kat jalan Mersing ke arah Kota Tinggi ni kalau dah lewat malam macam ni. Cuma kadang-kadang tu ada jugalah dia berselisih dengan lori. Lebih kurang tak sampai setengah jam memandu seorang-seorang tu, yang sememangnya si Ipin ni rasa boring dan sunyi dan sangat-sangat membosankan, tiba-tiba handphone dia berbunyi. Rupanya bini dia yang call. So cepat-cepatlah dia jawab call tu. Abang kat mana ni? Balik tak malam ni? Tanya isteri si Ipin ni. Baru lepas hantar jenazah ni. Ni on the way nak balik. Jawab si Ipin ringkas je.
Lepas tu terus dia letak phone. Sebenarnya Ipin ni memang tak berapa suka sangat gunakan phone masa memandu. Lepas dia letakkan telefon dia tu kat sebelah seat driver dia tu, bila dia pandang balik ke depan, kat selekor tajam masa tu. Kalau tak salah dia tulis kat situ, kat selekor 46.5 Jalan Mesin ke Kota Tinggi, kata Ipin ni. Okey, sambung balik. Bila dia toleh ke depan, tergamam si Ipin macam ni. Kat depan dia ada satu kereta betul-betul menuju ke arah dia, datang daripada arah bertentangan dengan dia. Terhoyong-hoyang seolah-olah macam pemandu mabuk atau macam pemandu mengantuk. Lepas tu terus menuju menghala ke arah dia ni. Belum sempat pun kereta ni sampai kat dia, kereta tu berpusing kat tengah jalan. So si Ipin ni apa lagi lah kan, sepantas kilat lah kaki dia terus tekan brake tu. Serentak jugalah tangan dia yang pegang steering tu, ke kiri ke kanan dia pegang steering dia tu, nak mengelakkan kereta tu daripada bertembung dengan dia. Dengan tiba-tiba suasana jadi sunyi sepi sekejap. Badan si Ipin ni masa ni memang dah menggeletar dah. Jantung pula memang berdentum kencang dah. Duk-dak, duk-dak, duk-dak. Akibat cuba nak elak daripada kereta yang nak bertembung tadi dengan dia tu, van jenazah yang dipandu Ipin ni terbabas ke kiri jalan. Lepas tu terlanggar pula dengan divider jalan. Bila keadaan dah nampak tenang sikit tu, si Ipin ni pun cepat-cepatlah keluar daripada van jenazah dia tu. Baru dia tahu, rupa-rupanya van jenazah yang dia bawa tu dah tersadai dekat atas divider jalan. Si Ipin ni pun tengok-tengok jugalah kan keadaan sekeliling, mencari kereta yang terbabas tadi tu. Dia nak tahu juga kalau driver tu okey ke, tak okey ke kan, driver yang terbabas sama dengan dia tu kan. Tapi yang peliknya, kereta yang terbabas tadi tu, yang dah hampir melanggar si van jenazah si Ipin tadi tu, tak ada pun kat situ. Yang ada hanya van jenazah si Ipin je. Pelik. Mana pula perginya kereta tadi ni? Bukankah tadi dia dah berpusing-pusing kat atas jalan ke? Soal si Ipin ni dalam hati. Yang sebenarnya guys, si Ipin ni agak heran juga dengan situasi yang berlaku ni. Mana tak heran kan, kalau tiba-tiba kereta yang dia nampak dah berpusing kat tengah jalan tu tiba-tiba gaib macam tu je. Disebabkan van dia dah tersadai dekat tepi jalan dan langsung tak boleh nak bergerak, dan dalam masa yang sama handphone dia tu entah mana perginya sebab tercampak masa aksiden tadi. So si Ipin ni pun tak dapatlah nak kontak siapa-siapa untuk meminta rescue. So si Ipin ni pun just berdiri je lah kat tepi jalan mengharapkan orang-orang yang lalang tu untuk bantu dia. Tapi selepas hampir 20 minit menunggu, sekali lagi si Ipin ni terasa pelik. Hampir 20 buah kenderaan yang lalu-lalang kat kawasan tu dan hampir 10 biji kereta yang dah Ipin tahan, tapi tak ada satu pun yang nak berhenti. Yang lagi pelik, bila semua kenderaan tu berlalu macam tu je, seolah-olah macam tak nampak langsung ada aksiden yang berlaku dekat tepi jalan tu. Mustahil tak nampak. Tepi jalan je, bukannya jauh sangat ke dalam gaung pun. Biasanya kalau ada kemalangan ni mesti ada kereta yang slow. Malaysia kan, kalau ada kereta kemalangan kan, kita ni memang ada sifat nak bantu kan. Tapi kali ni lain pula. Kali ni semuanya laju. Takkanlah tak nampak langsung, bisik si Ipin ni dalam hati dia. Akhirnya guys, selepas 20 minit adalah sebuah kereta ni berhenti. So syukur betul lah hati si Ipin ni masa tu. So cepat-cepatlah dia bagi tahu kat driver tu dia nak pinjam telefon. Dia nak call kawan dia nak minta bantuan rescue. So setengah jam lepas tu, member si Ipin ni pun datang dengan truck towing. Sebelum van jenazah tu di towing, driver truck tu pun ambil lah gambar van jenazah tu dulu. Sebab nak jadikan bukti untuk urusan claim insurans dengan report polis nanti. So lepas 2 hari lepas tu, si Ipin ni pun dapat call daripada driver lori towing tu. Ipin, aku ada hantar gambar van kau yang accident tu. Kau dah tengok belum? Ada benda dekat van kau tu. Bagi tahu driver lori tu dekat si Ipin ni.
So bila si Epin ni mendengarkan macam tu, dia tak boleh dengar dah. Teruslah dia tengok gambar yang driver lori bagi dekat dia tu. So cepat-cepatlah dia buka phone dia. Allahu Akbar. Terkejut betul si Epin bila tengok gambar tu. Dekat gambar tu menunjukkan ada satu entiti benda berambut panjang mengurai rambut dia tu, keluar melalui cermin belakang van jenazah si Epin ni. Hish. Meremang pula aku tiba-tiba. Hish. Rambut siapa pula tu? Macam mana pula boleh ada dekat situ ni? Bisik hati si Epin ni tertanya-tanya. Masa van dia kena towing masa tu, tak ada pula dia nampak entiti ni. Tapi entah macam mana pula benda ni boleh muncul dalam gambar. Lama si Epin ni tenung gambar tu. Dia betul-betul nak pastikan apa benda yang dia nampak tu. Lepas si Epin ni tengok gambar tu, Epin ni pun mula percaya dan yakin kelibat kereta terbabas yang dah hampir melanggar dia malam tu sebenarnya bukanlah kereta sebenar seperti yang disangkakannya awal-awal lagi. Sebab itulah kereta tu dengan tiba-tiba boleh gaib macam tu je. Si Epin ni agak apa yang berlaku masa tu disebabkan ada sesuatu benda yang aneh mengganggu perjalanan dia selepas menghantar jenazah kat Felda Tenggaruh 1 tu. Lagipun, kalau nak kata si Epin ni mamai, berhayal ke ataupun mengantuk, agak mustahil juga. Sebabnya, dia baru je lepas bercakap dengan isteri dia dalam phone. Memang segar je mata dia masa tu. Sebenarnya guys, sebelum tu lagi dah ada perkara pelik dah pun berlaku dekat si Epin ni. Masa ni, si Epin ni nak ambil jenazah dekat hospital. Masa sampai je kat hospital malam tu, si Epin ni terus je masuk untuk uruskan dokumen-dokumen untuk tuntut jenazah ni. So lepas settle kerja-kerja dokumen tu, masa berjalan on the way ke bilik mayat, adalah salah seorang member dia ni yang kerja kat hospital tu tegur si Epin ni. Dia tanya kat Epin, kenapa van yang Epin bawa tu busuk sangat bau dia. Si Epin ni jadi pelik lah bila mendengarkan pertanyaan daripada member dia tu. Bila masa pula vannya berbau busuk? Masa dia datang ke hospital dengan van tu, tak ada pula dia bawa benda busuk dalam van dia. Memandangkan member dia dah cakap macam tu, yang dia terhidu bawa busuk daripada van si Epin ni. So si Epin ni cepat-cepatlah terus pergi ke van dia. Yelah kan, dia nak tahu jugalah kan betul ke tidak ada bau tu. Ke member dia saja je cakap macam tu, nak prank dia kot. Sampai-sampai kat van tu, memang betul apa yang member dia cakap tu. Bila dia jengah je kan muka dia tu ke dalam van tu, serta-merta bau busuk tu menepa masuk terus ke hidung dia. Pada zoom. Bau tu punya busuk. Sorry guys, tak elok. Bau tu punya busuk sampai naik lawyer dia buatnya. Kata si Epin ni, baunya macam bau nasi basi yang ditinggalkan terperap semalaman kat dalam kereta. Macam itulah bau busuknya. Bau nasi basi yang ditinggalkan terperap dalam kereta. Kempam bau macam tu. Si Epin ni pun tercari-cari jugalah kan datangnya daripada mana bau busuk yang kat dalam van dia ni. Tapi bila dia cari, tak ada pula dia terjumpa apa-apa bau busuk tu. Tak ada ke dia jumpa bau bangkai ke nasi basi ke, tak ada jumpa langsung pun benda-benda yang boleh mendatangkan bau busuk dalam van tu. So datang daripada mana pula bau busuk ni kan? Fikir si Epin ni. Bau busuk dalam van tu berlarutan hinggalah lepas daripada Epin ni accident. Bila Epin ni accident, bau busuk pun terus hilang. Itu yang membuatkan si Epin ni lagi bertambah pelik. So bila dia tengokkan balik semua kejadian tu, si Epin ni mulalah tertanya-tanya, adakah bau busuk yang macam bau nasi basi tu sebenarnya datang daripada makhluk yang menumpang vannya tu, makhluk yang gambar rambutnya berjaya diambil oleh pemandu lori towing tu, ataupun adakah angkara makhluk tu juga yang membuatkan si Epin ni accident. Si Epin ni tak mampu pun nak jawab semua persoalan ni. Wallahualam. Seram. Bercakap pasal jalan mesin Kota Tinggi ni, aku selalu je lalu jalan ni.
Aku pun tak nafikan pun keangkeran dan kesunyian jalan ni. Siapa yang pernah lalu malam-malam tu, mungkin dia akan tahulah betapa seramnya dan sunyinya jalan ni. Lagi pula bila korang sampai kat Tugu Perang tu. Apa pun, nasib baiklah si Happy ni tak apa-apa. Syukur dah tu. Aku ni sentiasa kagum dengan abang-abang driver van jenazah ni. Yelah kan, bukan mudah ya tak nak berurusan dengan kerja-kerja macam ni. Aku doakan korang semua ni sentiasa dilindungi dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah, insyaAllah. Korang kena jaga diri korang baik-baik. Okay guys, dah habislah cerita pasal van jenazah ni. Alright, kita sambung balik dengan aku punya giveaway. Okay, seperti yang aku janjikan, aku nak bagi giveaway kat korang. So, aku nak bagi korang satu soalan mudah je ni. Sekejap sambil pegang hadiah lah kan. Minum sekejap. Okay, siapa yang jawab paling cepat dan tepat, aku akan postkan dia mark ni berserta dengan beberapa keping stiker Malam Mistik dekat korang. Tapi korang kena jawab paling cepat dan tepat. Alright, so korang dah ready? Standby. Alright. Okay, soalannya, dengar betul-betul guys, dengar betul. Bila tarikh lahir aku? Aku nak korang sebut hari dan bulan je. Tahun tak payahlah, tak penting pun. Aku nak tahu tarikh, hari dan bulan. Berapa hari bulan berapa. That's all. Okay, siapa yang jawab betul tu, korang kena message aku melalui Telegram aku untuk send alamat korang. Nanti aku akan postkan barangnya. Yang mana tak dapat hadiah tu, korang janganlah kecewa sangat. Nanti ada rezeki, aku buat lagi. InsyaAllah. Aku akan sentiasa buat bagi giveaway ni. Mungkin hari ni aku bagi mak, mungkin akan datang aku bagi t-shirt, mungkin aku bagi apa-apa je lah yang aku boleh bagi. Tapi kalau korang nak beli mak ni kat Shopee pun, aku rasa stok dah tak banyak dah. Tak sampai 10 set lagi. Tapi insyaAllah aku akan buat lagi lah. Kalau dah habis mak ni, aku akan sentiasa buat. Sentiasa ada stok, supaya kita boleh share lah. Alright. So sampai sini je Malam Mistik kali ni. Jangan lupa subscribe aku. Kalau yang mana tu masih belum subscribe aku tu, add lah aku sekali kat Instagram dengan TikTok tu. Terima kasih juga buat korang semua yang mendengar cerita aku ni sampai habis. Sama ada seram ke tidak ke cerita ni, korang judge lah sendiri. Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah ni. Hingga kita jumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang, korang kena jaga diri korang baik-baik. Jangan lupa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.